Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله إياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sama-sama dapat kembali untuk mempelajari pelajaran kita di Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram. InsyaAllah kita sambung hadis-hadis kita daripada minggu lepas yang berkaitan tentang, masih lagi berkaitan Qiyamul Lail secara umumnya, dan kita bincangkan tentang solat witir. Kan ada soalan tu sebelum kita mula? Ada apa-apa yang tak jelas lagi? Boleh tanya dulu untuk kita jelaskan bersama. Okey. Kalau tak ada soalan, kita kira semua dah jelas pada minggu lepas lah. Kerana kita bincangkan daripada rakaat solat witirnya, dan orang tanya berapa rakaat solat witir pada bulan Ramadan dan sebagainya. Maka itu telah terjawab pun. Soalan itu telah dijawab sendiri oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kerana dia ditanya. Sebenarnya hadis kita bincang pada minggu lepas tu, orang bertanya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia bertanya tentang bagaimanakah solat Nabi ketika di bulan Ramadan. Aisyah pun jawab dengan hadis yang kita bincang pada minggu lepas, iaitu pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain. Aisyah jawab terus, tak kira bulan mana. Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat. Dia kata macam tu. Kemudian hadis selepas tu memberitahu kita Nabi solat pula 13 rakaat kan. Dan Nabi buat witir 5 rakaat sekaligus. Maknanya kadang-kadang Nabi buat 11 rakaat. Aisyah kata dia tak lebih daripada 11 rakaat. Kemudian ada hari-hari tertentu Nabi buat lebih, sebanyak 13 rakaat. Nabi buat witir tu daripada 3 rakaat menjadi 5 rakaat sekaligus. Itu je lah beza dia. Jadi jelaslah di situ. Jika ditanya berapa rakaatkah Qiyamul Lail, yang sunnahnya tidak melebihi 11 rakaat. Itu yang Nabi sentiasa buat. Okey, harapnya sudah jelas. Jadi sekarang ni kita masuk kepada hadis kita hari ini. Rasanya hadis kita hari ini tentang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kan kalau tak silap, ni dia. Daripada Ali, hadis bernombor 327 di sini. Dan dalam buku Akak-Akak dan Abang-Abang, hadis itu berbunyi, 406. Hadis itu dah 406 dalam buku Akak-Akak dan Abang-Abang yang ada dalam untuk rujukan ni. Dalam bahasa English. Okey, boleh rujuk kat sini. Jadi, yang last sekali sebagai murajaah sekali lagi, ulang kaji, yang last sekali hadis kita ambil minggu lepas ialah hadis daripada Amr bin al-As. Ya, Amr bin al-As. Nabi kata, jangan kamu jadi macam seseorang yang mana dia lakukan Qiyamul Lail kemudian dia tinggalkan. Jadi, dalam Islam ni, perkara yang Allah paling suka ialah perkara yang berkekalan walaupun sedikit. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Afdalul amal, sebaik-baik amalan adalah adwamuha. Afdalul a'mali adwamuha. Yang kekal, yang paling kekal, wa in qalla, walaupun ia sedikit. Okey. Jadinya kita masuk pada hadis seterusnya. Tak ada soalan ni. Semua ingat tu hadis-hadis yang dah lepas. Kalau tak nak bersuara boleh chat. Kalau nak bersuara tekan space saja, tak ada masalah. Okey. Jadi hadis seterusnya hari ini daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kamu wahai ahli Quran. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh witir, berwitirlah kamu wahai ahli Quran. Wahai ahli Quran ni orang-orang yang menghafal Quran, membaca Quran, itulah maksudnya.
Dia ni khususkan hidup mereka untuk Al-Quran, itu maksudnya. Okey, secara khusus. Dan secara umumnya dimaksudkan sebagai ahli Quran kita lah orang-orang mukmin, kerana kita percaya kepada Al-Quran. Ada orang lain lagi yang percaya pada Al-Quran selain pada orang yang mukmin, kan? Orang mukmin percaya pada Al-Quran, maka kita ahli Quran. Jika hendak diumumkan lafaz ahli Quran, maka kita termasuk di dalam ahli Quran, dalam golongan ahli Quran, kerana kita percaya pada Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita menghafal Al-Quran dan kita membaca Al-Quran. Al-Quran tu dikhususkan untuk kita, golongan yang beriman, untuk menjadikan panduan. Jadi kita juga termasuk dalam kalangan ahli Quran jika ingin diumumkan lafaz ahli Al-Quran. Jadi Nabi suruh kita juga sebenarnya untuk berwitir. Okey, secara umum kepada kita, secara khusus kepada ahli Quran yang sebenar, golongan yang menghafal Al-Quran, untuk mereka berwitir di waktu malam. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, yuhibbul witra. Maknanya Allah ini witir. Cuba tengok pada bilangan ni, bilangan namanya berapa dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa tahu? Semua tahu lah kan? Bilangan nama Allah Subhanahu Wa Taala 99 nama. Jadi 99 tu witir ke tak? Witir ni maksudnya ganjil. Dan Allah itu ganjil, namanya ganjil. Yuhibbul witra. Dia suka kepada ganjil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada perkara ganjil. Tengok kita punya zikir 33 kali, kan? Subhanallah 33 kali. Segalanya witir. Allah sukakan witir. Jadi apabila kita solat malam 2 rakaat, kita disyariatkan untuk menutupnya, mengganjilkan solat kita pada waktu malam menjadi solat yang ganjil. Macam mana nak jadikan dia dengan yang ganjil? Dengan witir lah. Kerana itulah disyariatkan witir. Allah witir dan Allah menyukai perkara witir. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Okey, hadis ini jelas kan? Hadis ini memberi makna witir itu tidak wajib. Witir itu tidak wajib. Sekiranya witir itu wajib, tidaklah Nabi khususkan solat witir ke atas ahli Al-Quran. Betul atau tak? Kan? Kalaulah perkara witir itu wajib, pastilah Nabi khusus kepada semua. Nabi tak khususkan kepada ahli Al-Quran sahaja. Okey, rasanya hadis ini telah jelas. Tidak ada soalan. Kalau ada soalan, terus bertanya. Kalau tak ada soalan, kita terus berganjak ke hadis seterusnya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Daripada Ibnu Umar, anak pada Umar bin Abdullah bin Umar, nama dia sebenar, radhiyallahu ta'ala anhuma, moga Allah meridai mereka berdua, Abdullah dan juga ayahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda bersabda, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikan, ni Nabi suruh pula, sekali lagi Nabi suruh, ij'alu, jadikanlah akhira salatikum, salat terakhir kamu, bil-laili, pada waktu malam, witra, bilangan yang witir, dalam bilangan yang ganjil. Nabi kata, jadikanlah sembahyang terakhir kamu pada waktu malam dalam bilangan yang ganjil. Muttafaqun alaih. Hadis ini lafaznya sama dalam Bukhari dan Muslim. Jadi ini suruhan untuk kita menjadikan solat malam kita yang terakhir dalam bilangan yang ganjil. Maknanya di sini apa? Di sini disyariatkan untuk kita akhirkan solat witir di penghujung solat-solat kita pada waktu malam. Maknanya kita nak qiyamul lail, kita tak mula dengan witir dululah. Kita tak mula dengan 3 rakaat ganjil dulu contohnya, atau 1 rakaat ganjil dulu, tidak. Kerana Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menjadikan solat yang ganjil itu, bilangan yang ganjil itu di penghujung malam kamu. Okey. Okey, sekarang dah tahu dah kenapa kita buat witir di hujung sekali kan. Macam kita tengok kita solat tarawih, kita bertarawih bersama imam, itu qiyamul lail tu, tarawih tu qiyamul lail tu. Nabi buat tu untuk baginda menganjurkan menghidupkan solat malam dalam bulan Ramadan. Apabila baginda solat malam pada bulan Ramadan, itu sebenarnya baginda hendak menghidupkan malam-malam Ramadan. Menghidupkan malam dipanggil qiyamul lail. Menghidupkan malam dipanggil qiyamul lail. Jadi solat tarawih yang kita kenali sekarang ni sebenarnya solat qiyamul lail. Tidakkah kita tengok itu ia dilakukan sebelum kita tidur? Nabi juga melakukannya sebelum tidur, tu sahabat juga melakukannya sebelum tidur pada permulaan
pensyariatan solat qiyamul lail pada bulan Ramadan, masa itu tidak dinamakan tarawih lagi. Tapi nak tahu kenapa dinamakan tarawih pada zaman kita ni? Kerana hadis kita ambil pada 2 minggu lepas tersilapnya, riwayat Aisyah juga. Aisyah kata Nabi pada waktu malam, Nabi sembahyang 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian Nabi solat 3 rakaat. Jangan tanya aku tentang betapa cantiknya sembahyang Nabi, tentang berapa panjangnya bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis Aisyah ni, sahabat Nabi, para ulama pun duduk melakukan, mempraktikkan amalan Nabi ni, iaitu 4 rakaat, kemudian rehat, kemudian 4 rakaat, kemudian rehat, kemudian solat witir. Jadi bila ada rehat dan rehat tersebut, bila ada rehat selepas 4 rakaat, kemudian rehat kan, 2 rakaat, kemudian rehat, seperti mana Nabi lakukan. Bila ada diselang-selikan dengan rehat, maka dinamakan tarawih, kerana dia berasal pada perkataan tarawih. Tarawih ni memberi makna rehat kan, istirahat, tarawih, kerana adanya rehat selepas 4 rakaat. Okey, jadi sebenarnya tarawih ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan jadi namanya tarawih kerana adanya rehat tersebut. Sebenarnya solat tarawih itu qiyamul lail, kerana pelaksanaannya dengan cara ada cara rehat, iaitu cara Nabi juga, bukan cara yang direka-reka, cara Nabi juga, iaitu dalam hadis Aisyah kan, bila dipraktikkan begini, orang nampak ada rehat, jadi dinamakan solat ini solat yang berehat-rehat. Tarawih lah tu, itu maksud tarawih, ada istirahat antaranya. Jadi faham lah tu kan, tak perlulah kita kalau kita tak ada orang tanya tentang boleh tak qiyamul lail sebelum tidur dan sebagainya tu, maknanya dia tak faham lagi lah. Sebenarnya solat malam ini selain pada solat isyak tu, selepas selesai solat isyak, itulah qiyamul lail kan. Tak kisahlah tidur dulu ke tak tidur dulu ke, itulah qiyamul lail, menghidupkan malam. Sembahyang apa-apa jenis sembahyang sunat selepas pada solat isyak, itulah dia qiyamul lail. Dan dalam hadis riwayat Ibn Umar ni, dia kata suruh jadikan solat witir solat yang terakhir dalam qiyamul lail kita. Okey, jadi di situ jelaslah kan, hadis tentang suruhan Nabi supaya kita melakukan solat witir sebagai solat yang terakhir kita ketika melakukan solat malam qiyamul lail. Hadis seterusnya daripada Taliq bin Ali radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la witrana fi lailah. Okey, Taliq kata dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la witrana fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Okey, hadis ini cukup jelas. Nabi melarang kita melakukan 2 kali witir dalam satu malam. Tidak disyariatkan untuk kita lakukan 2 kali witir dalam satu malam. Satu malam kita disyariatkan melakukan 1 witir sahaja. Okey, Nabi larang kita melakukan 2 witir dalam satu malam. Maknanya apa maksud hadis ni? Maksudnya kalau contoh kita hari ni kita penat kan, kita tak nak meninggalkan solat witir kerana kita tahu fadilatnya. Nabi kata kelebihan yang Allah bagi pada solat witir tu melebihi harta yang paling mulia di sisi orang Arab, iaitu humurun na'am. Kan yang orang kita Melayu kita duduk dengan Ferrari, itu unta merah kan. Cari sampai bila-bila tak jumpa unta merah, mana unta merah. Yang penting harta tu harta yang paling mulia di sisi orang Arab. Jadi kita tak nak kehilangan fadilat tersebut. Lalu walaupun kita letih, kita selesai solat isyak, kita nak ambil fadilat witir, kita solat witir selepas isyak, kemudian kita tidur. Maknanya tidak ada niat untuk kita bangun kembali. Kalau bangun, insya-Allah kita solat qiyamul lail, macam itulah kan. Jadi kita pada waktu tu kita dah niat solat terakhir lah tu. Sebelum kita tidur, solat terakhir kita selepas solat isyak, sebelum kita tidur nak jadikan solat terakhir kita witir. Maknanya kita tak bercanggahan dengan hadis yang tadi kita ambil, iaitu jadikan solat terakhir kamu solat witir kan. Kita nak jadikan solat witir kita tu sebagai solat yang terakhir sebelum kita tidur. Kita pun tidur. Dah selesai solat witir, kita pun tidur. Boleh kita buat macam ni? Boleh, tak ada masalah.
Boleh. Qiyamul Lail lah tu. Walaupun dia witir 1 rakaat. Dia mengikut kepada, sebab dia benda sunat kan. Dan kita tahu kalau kita berterusan lakukan, Allah lebih sukai daripada, walaupun benda tu sedikit, daripada benda yang banyak tapi kita buat terputus. Benda sunat walaupun sedikit kita lakukan sentiasa, itu lebih Allah sukai kan. Jadinya kita, benda tu boleh, kita pun tidur. Bila kita tidur, katakan kita terbangun pada waktu malam, sebelum subuh kita terbangun lagi 1/6 malam, 1/3 malam, 1/6 malam tu macam tu kan, dekat subuh kita tersedar lah. Jadi boleh tak kita nak solat? Ataupun kita kata, oh tak boleh lah nak solat kerana tadi dah buat witir dah. Kan Nabi kata witir di hujung malam, solat terakhir di setiap malam, jadikan solat witir kamu itu solat terakhir kan. Macam mana? Dalam keadaan ni kita solat 2 rakaat tu, kita kata tak boleh lah solat 2 rakaat kerana dah buat witir. Siapa ada jawapan? Siapa ingin mencuba kan? Hidupkan sikit interaksi antara yang bercakap dan yang mendengar. Tak ada yang ingin participate Boleh kot. Boleh. Okey. Betul. Kata Abang Juzlam, boleh. Kenapa boleh? Kerana Nabi suruh kita jadikan. Okey, sebelum jawab, Abang Zukiman cuba untuk masuk ni tak? Banyak kali ni nak masuk tak boleh. Okey. Subhanallah. Banyak kali ni keluar Abang Zukiman nak masuk. Okey, jadi Allah Akbar. Jadinya kenapa kita kata kita melanggar ke tak hadis? Kalau kita solat 2 rakaat tu, kita melanggar ke tak hadis yang menyuruh kita jadikan witir di hujung malam? Siapa boleh jawab? Kalau kita solat 2 rakaat lagi, tadi kita dah buat witir lah. Bukan di hujung malam, menjadikan solat witir itu solat yang terakhir kita ada setiap malam. Jadi kalau kita lakukan 2 rakaat pula selepas witir, adakah kita melanggar hadis Nabi? Soalan tu. Melanggar ke tidak? Jawapannya tidak melanggar. Kenapa? Kerana tadi sudah didetailkan bahawasanya saya sebelum saya tidur, apa niat saya? Niat saya ialah hendak menjadikan witir itu solat terakhir saya, sebab saya nak tidur dah selepas ni. Kan? Tiba-tiba terbangun dengan niat nak jadikan solat witir itu yang terakhir. Makanya saya sudah laksanakan apa yang Nabi suruh, iaitu jadikan solat witir yang terakhir. Dan saya dah laksanakan itu, dah selesai. Sekarang ni saya nak solat ke tak? Kalau nak solat ke tak, kita tengok ada hadis melarang untuk solat pula ke tak. Dalam hadis yang sama, bila Nabi sebut jangan jadikan solat witir kamu itu solat yang terakhir, kan? Nabi sebut kat sini, jadikan solat witir kamu solat terakhir di setiap malam. Adakah Nabi larang jika dah solat witir tak boleh lagi solat selepas itu 2 rakaat? Ada larangan ke tak? Tidak ada larangan. Jika tidak ada larangan, boleh kita buat? Boleh. Solatlah 2 rakaat. Kalau nak solat lagi 2 rakaat. Lepas 2 rakaat, nak tambah lagi, ada waktu lagi, solat lagi 2 rakaat. Okey? Tapi jangan kita tutup dengan witir. Siapa boleh jawab kenapa kita tak boleh tutup pula sekali lagi dengan witir? Kenapa? Sebab ada hadis yang cakap tak ada witir dua kali dalam satu hari. Betul. Jadi jawapan Abang Masya Allah menandakan kefahaman dah tu. Iaitu tidak ada hadis, baru hadis kita baca ni kan. Ni kita syarahkan. Tidak ada witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu interaktif malam. Interaktif. Okey. Jadi tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hikmahnya apa? Hikmahnya hadis yang sebelum ni kita baca, iaitu sesungguhnya Allah itu witir, kan? Witir ni ganjil dan Allah menyukai perkara yang ganjil, bilangan yang ganjil. Kalau kita kira kita dah buat tadi witir, contoh 3 rakaat kita buat witir, kemudian kita buat pula witir 3 rakaat dalam satu malam, 2 witir kan? Jadi berapa rakaat? Jadi 6 rakaat. 6 rakaat ganjil ke bunda ke apa dia panggil? Kan? Bukan bunda. Genap. Genap ke ganjil? Genap lah. Sebab itulah tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita buat tadi 1,
Kemudian kita buat witir pula satu, jadi dua. Kalau tadi kita buat satu, letih sangat kan. Bangun pula buat tiga, jadi empat. Tidak ada lagi istilah witir di situ. Kerana itulah hikmahnya tidak ada witir, dua witir dalam satu malam. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, harapnya telah jelas sampai ke situ. Kemudian ini jelas tak ada witir, tak ada dua witir. Kita jangan buat dua witir. Jangan memandai buat dua witir. Kalau dah buat witir daripada pertama tadi pada awal malam, nak solat selepas tu pula kalau terbangun tidak ada masalah, tapi jangan diulangi witir sekali lagi, kerana jika diulangi bukan sahaja bercanggah dengan hadis Nabi, tetapi juga dah tak menjadi witir lah, dah telah menjadi nombor yang genap. Okey, hadis seterusnya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi imam tadi boleh masuk ke tak? Tak tahulah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bisabbih isma rabbikal a'la. Ini Ubay bin Ka'ab kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya, used to ni kanan ni boleh terjemahkan used to yutir, untuk berwitir, dia dulunya lakukan witir bisabbih isma rabbikal a'la, dengan surah sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun, dan dengan surah qul ya ayyuhal kafirun, iaitu surah al-kafirun. Sabbih isma rabbikal a'la ni surah apa? Surah al-a'la. Wa qul huwallahu ahad, dan juga dengan surah qul huwallahu ahad, iaitu surah al-ikhlas. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bin Nasa'i wa zada wa la yusallim illa fi akhirihin, dan ada dalam riwayat Nasa'i wala yusallim, dan dia tidak memberi salam illa fi akhirihin, kecuali di penghujung rakaat witir. Maknanya dia solat apa rakaat ni? Satu dia baca sabbih isma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat kedua dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga dia baca qul huwallahu ahad. Jadi 3 rakaat, dan ditambah dalam riwayat Nasa'i katanya 3 rakaat tersebut dia tidak memberi salam kecuali pada penghujungnya. Maknanya dia solat 3 rakaat tu straight, sambung terus langsung 3 rakaat, tidak berhenti tahiyat dulu pada rakaat kedua kan. Yang kebiasaan dilakukan di negara kita kalau solat tarawih 2 kemudian 1 kan. Sampai kan ada orang tak tahu pun yang solat witir tu boleh dilakukan straight, padahal yang straight inilah sunnah kan. Straight maknanya campur 3 terus, 1 salam sahaja. Inilah sunnah yang Nabi buat padahalnya kan. Sampai kan jika imam buat macam tu, orang bising kat belakang, boleh ke tak ni, boleh ke tak ni. Jadi kita kena perkenalkan kembali sunnah Nabi kan, jadikan ia familiar kepada masyarakat kita dengan cara kita amalkan, ataupun kalau kita jadi imam kita amalkan supaya orang tahu, ataupun macam ni kita bagi tahu pada orang apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan sunnah-sunnahnya yang sahih. Okey, jadi di sini kita tahu dah kenapa imam kan. Kalau kita perasan bila kita pergi solat tarawih kemudian witir bersama imam akan baca apa secara ghalibnya? Imam akan baca sabbih isma rabbikal a'la, kan. Kemudian rakaat kedua dia baca ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga dia baca qul huwallah. Rupanya imam ni dia bukan nak ringkas nak apa, dia ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia laksanakan ini, maknanya dia sangat berdisiplin dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik perkara, bukan perkara yang panjang, bukan perkara yang kita tengok cantik kan, sebaik-baik perkara. Tidak semestinya panjang, yang banyak, yang cantik itu sebaik-baik. Tidak. Perkara yang sebaik-baik ialah yang bertepatan dengan ajaran Nabi, bertepatan walaupun pendek, walaupun ringkas, bertepatan dengan amalan dan ajaran Nabi, itulah sebaik-baik perkara. Dan Nabi diturunkan untuk mengajarkan kita, untuk mengajar kita sebaik-baik perkara yang baik tidak akan Nabi sorokkan daripada kita, dan perkara yang jahat Nabi tidak ajarkan kepada kita. Maknanya tiada perkara yang mudarat dan jahat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Dan kita tahu segala apa yang Nabi ajarkan semuanya baik belaka. Semuanya baik belaka. Maknanya yang bercanggahan dengan ajaran Nabi, maknanya Nabi tak ajar kemudian kita bawa yang baru kan. Perkara yang baru kita timbulkan, kita kata perkara ini baik, kita nampak pada mata kita baik. Sesungguhnya kita tahu jika perkara itu baik, Nabi telah ajarkan kepada kita terlebih dahulu. Maknanya kalau Nabi tak ajar baik, kita baik, tidak baik. Tapi itu kenapa kita nampak ia baik? Tidak mustahil, kerana syaitan telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan menghias kepada orang manusia
amalan buruknya. Fara'ahu hasana, sehinggalah orang ini akan nampak perkara buruk yang dilakukannya itu baik. Itulah kalau orang-orang yang melakukan bid'ah biasanya tertipu dengan perkara yang telah dicantikkan, dihiaskan oleh syaitan. Dan zikir beribu-ribu kali itu dengan zikir-zikir tertentu yang direka kan, bagus kononnya. Dia nampak bagus sebab syaitan dia menghias. Dia dah janji dengan Allah, dia aku akan hiaskan kepada kaum Adam ini, anak Adam ini, perkara-perkara sehinggalah mereka nampak perkara-perkara itu baik sedangkan perkara-perkara itu dosa. Okey. Jadi ada tambahan lagi di sini, hadisnya berbunyi lagi. Kita tengok mana dia hadis tadi. Okey, sambungannya. Mana dia ni? Okey, wali Abi Dawud Tirmizi katanya lagi, dan daripada riwayat Abu Dawud dan Tirmizi nahwahu an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang tadi juga, hadis yang sama tadi juga, wa fihi kullu surah fi raka'ah. Maknanya dibacakan setiap surah tadi yang kita sebut tadi pada satu rakaah. Ada 3 surah yang disebut tadi, Sabbih isma rabbikal a'la, kemudian suratul kafirun, kemudian suratul ikhlas. Jadi kita tahu 3 rakaat dilakukan sekali. Terus wa fil akhirah, dan ada tambahan juga di sini hadis Aisyah ni, dikata wa fil akhirah, dan pada rakaat yang terakhir, qul huwallahu ahad wal mu'awwadzatain. Katanya di sini qul huwallahu ahad, pada rakaat yang terakhir Nabi baca qul huwallahu ahad wa qul huwallahu ahad, dan juga mu'awwadzatain. Mu'awwadzatain ni surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tetapi hadis ini yang riwayat Aisyah ni, hadis yang dhaif. Maknanya penambahan al-mu'awwadzatain pada rakaat terakhir, maknanya dalam rakaat terakhir tu kita bukan hanya baca qul huwallah sahaja, tapi kita baca qul huwallah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Hadis itu hadis yang dhaif, tidak sabit. Yang sabit yang kita baca tadi, yang riwayat paling awal, iaitu tanpa penambahan surah qul huwallahu ahad, surah qul a'udzu birabbil falaq, dan surah qul a'udzu birabbin nas. Sekadar baca qul huwallahu ahad saja. Dan itulah yang dilaksanakan di sini kan, kalau perasan qul huwallahu ahad dibaca. Bukan dia nak ringkas, nak cepat, nak jadi Ferrari. Nak jadi imam Ferrari, tetapi dia mengikut sunnah Nabi. Okey. Mu'awwadzatain ni tahu tak makna dia? Makna mu'awwadzatain ni maknanya pelindung, dua pelindung. Itu dinamakan, surah apa yang dinamakan dengan dua pelindung ni? Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas, dinamakan sebagai dua pelindung. Kenapa? Kerana dua surah ni boleh melindungi kita daripada syaitan, daripada jin, daripada sihir dan sebagainya. Gangguan-gangguan makhluk yang kita tak nampak ni. Kita minta daripada Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan, supaya dilindungi daripada manusia, daripada jin, daripada syaitan dan sebagainya, daripada kejahatan. Allah cipta, Allah pemilik segala-galanya. Jadi dua surah ini adalah pelindung kita sebenarnya. Kalau kita amalkan dan yakini, tidak perlu lagi kita takut pada perkara-perkara lain. Dua surah ni kalau kita tahu ia diturunkan ketika mana Nabi mendapat sihir daripada Yahudi tu. Nabi sampai tak tahu apa yang Nabi lakukan, maknanya kuat kena sihir tu. Tetapi bila dua surah ini diturunkan, Mu'awwadzatain ni, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, Nabi dah tak kena sihir lagi selepas tu. Maknanya kita, kalau orang boleh berfikir, kita tak pergi lah untuk bomoh ke apa ni kan, walaupun kena sihir, kita dah tahu ni kuncinya. Allah turunkan dua ni khusus untuk Nabi sembuhkan sihirnya, sihir yang kena pada dirinya. Jadi dua ayat ni, dua surah ni khusus untuk sihir. Kita pergi cari benda lain lagi, kenapa? Ini rahsianya. Jadi itu pesanan lah. Kerana kita sebut kat sini, jadi kita sebut syarah aja terus. Okey. Hadis seterusnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Berwitirlah kamu, ini pun suruhan juga. Nabi kata, berwitirlah kamu sebelum kamu bersubuh. Maknanya sebelum subuh masuk ke atas kamu. Sebelum waktu subuh sampai, sebelum masuknya waktu subuh, maka berwitirlah kamu. Itu suruhan Nabi. Jadi kita tahu di sini, witir ini perlu dilakukan sebelum ke selepas subuh. Sebelum ke selepas subuh.
Witir ni waktu dia daripada solat isyak sehingga hujung nak masuk waktu subuh, itu hujung dia. Sebab Nabi kata, Nabi suruh ni berwitir kamu sebelum masuk waktu subuh. Bagi witir adalah pada masuknya waktu subuh. Jadi kita perlu menyelesaikan solat witir sebelum subuh, okey? Tak boleh nak lewat-lewatkan lebih pada tu. Untuk kita laksanakan witir secara tunai lah, secara adab. Kalau kita dah lewat pada tu, jadi qada lah, dah keluar daripada waktunya. Witir tidak disyariatkan selepas subuh. Ingat tu. Tiada solat selepas subuh. Tiada solat witir selepas subuh. Ya, dan ada riwayat daripada Ibn Hibban, man adraka subha walam yutir fala witralah. Sesiapa yang sampai kepadanya waktu subuh, siapa yang masuk dalam waktu subuh dan dia masih lagi belum berwitir, fala witralah, tidak ada witir baginya, tidak ada witir baginya. Okey. Okey, rasanya dah ada kita lagi 7 minit. InsyaAllah kita ambil lagi satu hadis. InsyaAllah 1-2 hadis lagi kalau sempat. Jadi ada soalan boleh masuk dalam chat, okey? Boleh masuk dalam chat insya-Allah terjawab. Hadis seterusnya, di sini kita tahu dah, witir tu kita boleh lakukan daripada awal malam, bermula awal malam selepas isyak dah masuk waktu witir. Kalau kita solat, even kalau kita solat jamak takdim dalam waktu maghrib, tak masuk waktu isyak lagi, tapi kita dah solat isyak kan? Solat maghrib kemudian solat isyak. Setelah solat isyak, bermula dah waktu witir. Walaupun waktu isyak yang sebenar tidak masuk lagi, sebab kita dah solat isyak. Dia bermula daripada selepas solat isyak. Dah masuk waktu solat witir dan qiyamul lail. Itu kalau jamak takdim. Jadi daripada selepas waktu solat isyak sehingga mana waktu witir ni berpanjangan? Sehinggalah masuk waktu subuh. Subuh ada dua, kita cakap kan, minggu lepas, tapi kalau tak cara jelas. Minggu lepas patutnya kau cakap ada dua jenis subuh. Subuh kadhib dengan fajar sadiq. Subuh yang menipu dengan subuh yang sebenar. Subuh yang menipu, kenapa dipanggil menipu? Sebab dia akan nampak pada ufuk timur itu, dia akan nampak cahaya yang putih, yang cerah. Seperti mana waktu subuh dah masuk. Kemudian selepas 20 minit dia hilang balik. Sebab tu dia diberi nama fajar menipu. Kerana tipu nampak macam nak subuh. Tetapi belum lagi subuh. Tapi kita boleh bezakan. Fajar kadhib ni, cahaya dia memanjang ke atas. Dia memanjang ke atas cahaya dia. Fajar yang sebenar, dia gini, dia melintang, dia bukan memanjang ke atas. Kalau nampak waktu putih, kalau kita duduk kat padang pasir ke apa, kononnya nak piknik lah, tidur kat luar, kita kat padang pasir, kita nampak, nak tahu waktu subuh, jam tak ada kan. Contoh, nak tahu waktu subuh, nampak cahaya memanjang ke atas, jangan lagi. Jangan solat subuh lagi. Waktu tu haram lagi solat subuh kerana sebelum waktu. Itu fajar kadhib. Waktu tu kalau kita nak puasa pun boleh makan lagi kita? Boleh makan lagi. Dan dia akan hilang balik, dia akan keluar di ufuk timur tu, cahaya putih yang panjang, itulah fajar yang sebenar. Pada waktu tu habislah dia solat witir, dan pada waktu tu habislah peluang untuk makan. Pada waktu tu telah halalnya solat subuh. Harapnya telah jelas. Okey, kita ambil satu hadis lagi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri juga, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nama 'anil witri aw nasiyahu. Sesiapa ini sabda Nabi kata, sesiapa yang tertidur daripada melaksanakan solat witir ataupun terlupa melaksanakannya, falyusalli idza asbaha aw dzakar, maka hendaklah dia sembahyang sekiranya dia telah bangun ataupun telah teringat. Maknanya dia bangun, tak solat lagi witir, terlepas dah waktu witir, ataupun ketika dia teringat, terlepas dah waktu witir. Boleh ke tak nak solat witir? Jawapannya boleh solat, tapi bukan solat witir. Sebab Nabi apabila dia tertinggal solat witir, dia tak qada witir 3 rakaat. Tak, dia tak qada 3 rakaat witir pada waktu selepas subuh, pada waktu pagi, tak, dia tak qada. Kita akan detailkan perinciannya pada minggu hadapan insya-Allah, kerana waktu tidak mengizinkan. Kita ada 4 minit sahaja lagi, dan di sini kita ada soalan daripada Abang Yuzlan ni. Jawab kejap lagi tak apa. Witir dulu, lepas tu solat sunat lagi. Ada masalah? Okey. Ini dah dijelaskan juga ni. Witir dulu, lepas tu solat sunat lagi. Ada masalah? Kan? Tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi kita kena ingat. Kalau kita sengaja solat witir dulu, kemudian kita dah tahu dah kita nak solat sunat. Lepas tu kan,
Kita sengaja dahulukan witir, kemudian kita solat sunat. Boleh ke tak boleh? Jika ada sengaja tu tak boleh. Jika ada sengaja, tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun ada hadis yang mengatakan siapa-siapa yang solat witir kemudian dia hadis mengatakan Nabi buat, Nabi solat witir kemudian Nabi solat duduk, dalam keadaan duduk, solat sunat duduk 2 rakaat. Tetapi hadis ini menjadi pertikaian ulama. Ada ulama kata hadis tidak sahih, ada ulama bincang macam-macam lah tentang hadis ni yang dimaksudkan dengan pada tersebut. Banyak pendapat tentang hadis. Jadi untuk mengelakkan dipanggil mura'atul khilaf atau khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf tu lebih utama kan. Lebih-lebih lagi hadis-hadis yang jelas lain menyatakan supaya kita jadikan witir tu yang terakhir. Jadi tidak ada sebab untuk kita, kalau kita tahu nak solat lagi selepas tu, tidak ada sebab kita solat witir dahulu. Kita sepatutnya menghujungkan solat witir, lakukan sunat dahulu. Kecuali jika kita dah tidur kemudian tersedar lagi pada waktu malam, maknanya kita tak pasti akan bangun ke tidak di penghujung malam ataupun di separuh malam, kita takut tertinggal witir, kita pun solatlah witir sebelum tidur, kemudian kita tidur. Tapi alhamdulillah Allah kejutkan kembali kita, Allah hidupkan kembali kita, bolehlah solat sunat, tak ada masalah, sebab kita tidak niat untuk solat sunat selepas solat witir. Bahkan kita dah niat solat witir tadi untuk jadi solat yang terakhir kita sebab kita nak tidur. Harapnya jelasnya tu Abang Juzam ke masih keliru lagi, masih tak puas hati lagi? Jelas ke Abang Juzam? Jelas dah, cumanya tak tanya dulu baru dapat jawapan. Okey. Ifan nampak baca ni. Kena letak notification juga ni pada chat, dia bunyi kuat-kuat ting tong pada ni. Ifan tak terperasan lah tu. Jadi ada soalan lagi tak abang-abang tak semua sebelum kita tutup? Kerana ada penjelasan, kita dah janji untuk kita syarahkan hadis yang daripada Abi Sa'id tadi yang mengatakan macam mana cara nak qadha solat witir kan. Nak qadha solat witir ni tak ada pelik solat witir di waktu siang kan. Sedangkan Nabi kata kat sini boleh, macam mana itu kita tangguh kepada minggu hadapan. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah kita berhenti di sini dahulu. Kita minta supaya pertemuan kita hari ini Allah jadikan hujah pada diri kita untuk kita amalkan apa yang kita pelajari dan tidak menjadi hujah ke atas diri kita apabila mendengar kemudian tidak mengikuti apa yang kita ketahui. Semoga Allah beri keberkatan pada diri kita dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih pada akak-akak abang-abang yang sudi hadiri majlis ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.